Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berjumpa sekali lagi pada tazkirah Ramadan ini, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui tentang mengenai bahawa orang yang tidak ada hasad dan dengki, maka orang itu dijamin ke syurga. Dan juga kita telah lalu pada minggu yang lalu berkenaan dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma tentang tinggalnya beliau bersama dengan salah seorang, di mana orang itu tidaklah mempunyai amalan apa-apa kecuali hatinya itu bersih. Hatinya itu bersih daripada sifat hasad, dengki dan sebagainya. Jadi hari ini kita menyambung kembali tentang apakah yang kita boleh ambil atau faedah daripada kisah ini. Jika mana ada yang kurang faham mengenai kisah tersebut, boleh rujuk pada pengajian yang minggu lalu. Awal sekali dia kata sini, hati yang mulia seperti kisah yang telah kita baca tadi adalah penyelamat bagi seorang Muslim dari api neraka dan bakal membawanya ke syurga. Jadi apa dia kata sini? Hati yang mulia. Awal sekali bila dia kata tentang hati yang mulia, bila mana seseorang itu mempunyai hati yang mulia, hati yang baik, maka apa yang keluar daripadanya juga akan baik. Bila mana hati seseorang itu baik, jika mana hati seseorang itu mulia, maka apa yang keluar daripada dirinya itu juga merupakan perkara yang baik, merupakan juga perkara yang mulia. Jadi kalau dia itu mempunyai hati yang baik, contoh pertuturannya, apa yang keluar daripada lidahnya, semuanya perkara-perkara yang baik. Semua perkara-perkara yang baik-baik belaka. Daripada kebenaran pada ucapannya tidak mempunyai bangga diri, ucapannya penuh dengan menjaga perasaan orang, bersih daripada mengumpat orang, bersih daripada merendahkan diri orang lain, bersih daripada bercakap bohong dan sebagainya. Bersih daripada bertengkar. Kerana apa? Kerana puncanya itu mula daripada hati yang bersih. Apa yang keluar daripadanya itu juga adalah bersih. Jadi bila hati itu bersih, apa yang keluar daripadanya diri itu bersih. Begitu juga jika mana seseorang itu mempunyai hati yang tidak baik, hati yang kotor, hati yang keras, maka apa yang keluar daripadanya juga adalah bersifat kotor dan juga bersifat yang keras. Suka mengumpat orang lain, lidah ni senang untuk mengumpat orang lain, lidahnya senang untuk menghina orang lain, senang untuk menjatuhkan maruah orang lain, senang untuk fitnah orang lain dan seterusnya. Kerana apa? Kerana apa? Ia berpunca daripada hati yang tidak baik. Jadi dia kata sini, hati yang mulia seperti kisah yang telah kita baca tadi adalah penyelamat bagi seorang Muslim dari api neraka dan bakal membawanya ke syurga. Macam mana hati yang mulia ini boleh menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka dan bakal membawanya ke syurga? Kerana apa yang keluar daripadanya semua adalah benda yang baik. Bila benda yang baik itu keluar, bermakna semuanya itu mendatangkan pahala. Kan? Mendatangkan pahala. Rendah dirinya, pertuturannya penuh dengan rendah diri, jauh daripada kesombongan, menjaga hati perasaan orang-orang yang beriman khususnya, dan amnya pada manusia-manusia yang lain. Kurang ataupun tinggalkan bertengkaran, mencari jalan agar dapat mengelakkan diri daripada berkecimpung kepada pertengkaran.
Ada saja dia nak ambil excuse supaya tidak terjadi pertengkaran antara satu sama lain. Kerana apa? Hatinya itu bersih. Jadi bila perkara ni ada dalam dirinya itu melahirkan akhlak yang mulia, maka perkara itu akan menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka dan bakal membawanya ke syurga. Baik. Dan itu terang, jelas. Kemudian sambung dia kata sini, amalan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jadi ini, apa dia kata sini, amalan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan Allah Ta'ala sahaja. Rangkap ini, ayat ini mempunyai berbagai makna, mempunyai bagai tafsiran. Cuma saya ambil dua saja. Bila dia kata amalan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan Allah Ta'ala saja, bermakna dalam erti kata yang lain, amalan hati itu atau hati kita itu, kita sendiri kita yang punya diri, kita yang punya hati yang seperti itu, kita tahu keadaan kita ni macam mana. Kita tahu keadaan hati kita ni macam mana. Adakah hati kita ini dengan manusia ni saling ada hasad dan dengki? Adakah hati ini dengan manusia lain saling ada sifat sombong dengan orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa orang lain tu hina, merasakan orang lain tu semua salah, dia seorang yang betul. Walaupun macam gitu, kalau dia seorang saja yang tahu pasal itu hati dia. Jika mana dia ada perasaan sikap-sikap negatif dalam hati dia yang empunya diri sendiri tahu, maka yang patut dia buat adalah berubat. Berubat dengan apa? Macam-macam cara untuk mengobati hati yang kotor, hati yang keras. Lembutkan hati tersebut, banyakkan istighfar. Terutama sekarang bulan Ramadan ni, bulan yang mulia. Terutama lagi, paling utama lagi setelah kita bersahur. Bermakna kalau kita cakap setelah kita bersahur, bermakna kita letakkan time supaya bila kita sahur itu, lepas kita sahur itu ada time untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu bersahur itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubatkan hati kita itu dengan banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran, rajin bertahajud, rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik antara sesama manusia. Maka insya-Allah kita usaha dengan doa. Di antaranya doa yang diajarkan adalah Allahumma layyin qalbi kama layyanta li Daud al-hadid. Ya Allah, lembutkanlah hatiku. Ya Allah, lembutkanlah hatiku seperti mana engkau telah lembutkan bagi Nabi Daud AS besi. Seperti mana kamu telah lembutkan besi bagi Nabi Daud AS. Ini antara usaha lah. Jadi kalau kita nak hati yang lembut, hati yang baik, mana kita mesti usaha. Kita tak boleh just mengharap saja. Usahanya mesti ada. Jadi, kalau kita rasa hati kita ada penyakit, akhlak kita buruk, maknanya kita perlu untuk memperbaikinya. Tetapi kalau kita rasa Alhamdulillah, hati kita Alhamdulillah, nampak kesenangan yang Allah berikan kepada orang Islam, kita happy, nampak ujian yang menimpa kepada saudara kita, kita rasa sedih, kita pun turut merasa sedih. Jadi kalau kita ada hati yang macam gitu, maka bersyukurlah dan teruskan istiqamah. Istiqamah sampailah kita dijemput oleh Allah SWT pulang ke rahmatnya. Baik. Itu makna yang pertama. Amalan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia melainkan Allah Ta'ala sahaja. Yang kedua adalah amalan hati kita ini, bila dia kata tak dapat dilihat oleh manusia, dalam erti kata yang lain nak menunjukkan kepada kita, nak beritahu kepada kita, biasanya amalan hati itu, dia itu jauh daripada satu sifat yang kita selalu akan senang terkena bila kita buat dengan perbuatan yang zahir. Apa sifat itu? Sifat riak. Jadi kalau kita buat amalan hati kita, amalan hati ni banyak, atau kita kata nak amalan batin. Amalan batin ni seperti amalan yang tidak nampak dilihat oleh manusia. Syukur, sabar, tafakur, dan ini amalan-amalan batin. Termasuk juga dengan zikir-zikir yang kita baca dalam hati kita. Selawat terus kepada Nabi SAW,
kita jumpa dengan orang, walaupun kita duduk dengan orang, tapi hati kita terus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua amalan orang tak tahu. Biasanya amalan-amalan ini dia jauh daripada sifat riak. Kan? Jauh daripada sifat riak. Macam sama juga dengan amalan yang kita sedang lakukan, ibadat puasa kita. Di antara keistimewaan ibadat puasa kita adalah ibadat puasa ini biasanya bukan selalu, bukan confirm, biasanya dia itu jauh daripada sifat riak. Kita nak menunjuk orang pun tak tahu. Pasal orang nampak kita macam biasa. Kita sedang berbual, kita sedang duduk, kita sedang bercakap, kan? Jadi kalau orang tak nampak kita sedang berpuasa, contohlah, kan? Ni maksudnya kalau contoh kita puasa sunat lah. Puasa Ramadan tu memang jelas semua orang berpuasa. Tapi masalah sekarang puasa sunat. Kan? Kalau orang tu puasa nak riak pun tak ada mood. Pasal perut lapar. Kan? Pukul 3 petang takkan nak jumpa orang. Awak tahu tak hari ni saya puasa Isnin Khamis tau. Ada mood tak ada pasal perut lapar. Nak riak pun tak ada mood. Kan? Jadi ini nak bilang kita, amalan hati atau amalan yang tersembunyi itu biasanya perkara itu jauh daripada sifat riak. Jadi dan amalan-amalan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sendiri tahu amalan kita. Kita sendiri tahu hati kita. Jadi kita lihat sendiri. Kalau agak ada masalah, hati kita ni selalu tak senang dengan kebahagiaan orang lain. Kenapa? Bermakna kita ada sifat dengki, kita ada sifat hasad, na'udzubillah, maka perbaiki. Perbaiki bermakna nampak orang ada nikmat, kita syukur dulu. Syukur Allah SWT telah lebihkan dia. Jangan kita mata merah dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang selain daripada kita dan keluarga kita. InsyaAllah sampai sini saja pertemuan kita. Kita akan sambung kembali pada hari Rabu nanti insyaAllah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.